Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada firman-firman Allah, dan kita insya-Allah dijangkakan dalam siaran ini akan mengambil bahagian yang terakhir dari surah At-Takwir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari siaran yang lalu, apabila kita sama-sama menghayati ayat-ayat 22 hingga 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dalam firman-Nya yang telah pun sama-sama kita hayati bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan yang Nabi kita adalah seorang yang gila, seperti mana tuduhan yang dilemparkan, kata-kata cemohan yang dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh masyarakat Makkah, terutamanya para pemimpin mereka. Dan di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, bukan sekadar Muhammad ini gila, bahkan Muhammad ini pula pun dengan kata-katanya yang penuh hikmah, dengan akhlaknya yang cukup terpuji, tidak layak dan tidak sesuai untuk sesiapa pun bersangka buruk terhadapnya. Bahkan kitab suci Al-Quran yang dibacakan, yang disampaikan oleh Muhammad itu bukanlah merupakan kata-kata yang direka-reka olehnya, ataupun merupakan kata-kata yang datangnya daripada syaitan, yang layaknya syaitan ini direjam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, izinkan saya menyambungnya. Kita pergi kepada persoalan, mengapa Al-Quran mempertahankan Nabi SAW? Al-Quran menafikan yang Muhammad ni gila. Al-Quran menafikan yang Muhammad ini boleh disangka buruk, sangka tak baik ke atasnya. Muhammad ini, apa yang beliau sampaikan adalah kata-kata daripada Allah, dan juga bukan kata-kata daripada syaitan. Maka pada ayat-ayat yang seterusnya, ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Dengan yang demikian, maka kemanakah kamu hendak pergi? Wahai musyrikin Quraisy, kiranya kamu masih menyeleweng dari ajaran Al-Quran ini, dari dakwah yang diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kamu nak pergi? Ayat 27 pula, in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. Maknanya, Muhammad ni sampaikan kepada kamu, kalau kamu nak terima, kamu nak beriman dengannya, Alhamdulillah. Tapi kalau kamu tidak mahu menerimanya, penduduk dunia yang lain ataupun penduduk muka bumi Allah yang lain akan beriman kepadanya. Sebab dakwah ini, Al-Quran ini adalah disampaikan untuk seluruh penduduk alam ini.
liman syaa minkum an yastaqim, iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan yang betul, iaitu jalan Islam ini. So ini ayat 28. Dan di ayat yang terakhir 29, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu terhadap apa jua pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir, bahkan yang memiliki seluruh alam. Inilah ayat 29, ayat terakhir surah At-Takwir ini. Wa ma tasha'un, dan apa yang kamu melakukan, kamu menentukan, apa yang kamu mahukan malah, illa an yasha Allah, kecuali ianya tertakluk di bawah kehendak dan kekuasaan Allah. Ini insya-Allah akan kita perkatakan ayat penutup ini, yang mana timbul daripadanya mazhab-mazhab yang menyeleweng tentang memahami tentang persoalan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang memiliki, yang mencipta, bahkan yang mentadbir sekalian alam. Yuk kita balik semula muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ke ayat 26. Yang kamu kata Muhammad ni gila. Yang kamu kata Muhammad ni penipu. Yang kamu kata Muhammad ini berkata ikut khayalannya, imajinasinya. Fa aina tadhhabun, maka sebenarnya kamu ni nak pergi mana? Fa aina tadhhabun, kalau ikut lenggok bahasa kita lah, susun ayat fa aina tadhhabun, ibarat kata bila seseorang itu umpamanya kamu kata Muhammad ni gila, kamu kata Muhammad ni penipu, kamu kata Muhammad ni berkata ikut khayalannya, mana satu mana satu yang betul? Ibarat macam tu lah, mana satu yang betul? Pada kamu, Muhammad ini orang yang tak gila. Ini kepercayaan kamu sendiri pun. Muhammad ni orang yang benar. Muhammad ini, dia kalau berkata, dia pasti akan berkata perkara yang benar. Hatta benda-benda yang auta kata orang tu, yang bedek-bedek, Muhammad tak akan bercakap. So, tapi bila mana kamu keluarkan kata-kata kamu, tuduhan kamu, sebaliknya, apa yang kamu yakini, Muhammad tak begitu. So, mana satu mana satu yang betul Ibarat macam itulah. Fa aina tadhhabun. Maka itulah di ayat 27 Allah menegaskan, in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk sekalian alam. So, akhirnya kita dapati bahawa ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Muhammad ini, yang kamu berkeras, kamu berdegil, kamu menolak, bahkan sebaliknya kamu menentang dan melawan apa yang Muhammad serukan itu. Sebenarnya ini hanya satu peringatan. Dan peringatan ini kepada semua. Yang kamu terasa pasal, kalau kamu tak nak, ya sudahlah. Sebab akhirnya Muhammad ni sampaikan kepada semua. Muhammad tidak
menyampaikan kepada khusus kepada ini dakwah Islam hanya untuk Abu Jahal saja. Abu Lahab tak termasuk. Tak, pada semua. Terpulanglah kalau nak terima ataupun sebaliknya. Nak ikut je ikut. Tak nak ikut je sudah. Seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Al-Ghashiyah. Fadzakir. Muhammad, beri ingat. Innama anta mudzakkir. Tugas kamu hanyalah sebagai seorang pemberi ingat. Maknanya kamu menyampaikan, mengingatkan. Tak lain daripada itu. Kamu lasta alaihim bimusaitir. Ayat yang selanjutnya. Kamu tak boleh paksakan. Jadi tugas kamu hanya menyampaikan. Akhirnya mereka ni yang kamu sampaikan nak terima ataupun tidak, kita pulang. Maka itulah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menyatakan liman syaa'a minkum ay yastaqim, iaitu ajakan dan seruan ini yang tak dipaksakan ini untuk sekalian alam ini, ia adalah bagi siapa yang kamu mahu tetap teguh, siapa je terpulanglah. Liman sya'a, bagi siapa yang hendak, minkum, daripada kalangan kamu, ayyastaqim, untuk bertindak di jalan yang betul. Sebab Muhammad mengajak perkara yang betul. Jangan menzalimi orang. Tak betul ke? Umpamanya, jangan berbohong. Tak betul ke? Muhammad mengajak kepada benda-benda yang betul. Sembahlah Tuhan satu-satunya. Jangan sembah benda-benda yang mati. Patung berhala yang tak boleh buat apa-apa. Apa tak betul ke? Dia mengajak kepada benda yang betul. Atau tu pulanglah kalau nak terima ataupun tak nak tidur. Tak nak terima. So muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Surah Al-Insan ayat ketiga. Allah pun menerangkan. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami, kata Allah, hadainahu as-sabil. Kami beri petunjuk. Kami beri jalan kepada manusia ini yang mana akhirnya imma syakira. Sama ada ia bersyukur, iaitu mahu menerima mengikuti jalan itu, wa imma kafura, ataupun dia nak kufur, dia tak nak ikut, dia nak ambil jalan yang lain. Itulah Allah beri jalan. So terpulang kepada manusia. Jadi dakwah Islam yang disampaikan oleh Muhammad ini adalah dakwah yang tidak memaksakan. Nak terima ya terima, tak nak terima ya sudah. Sebab bila Allah katakan yang Al-Quran ini ataupun Islam ini malah secara umumnya adalah merupakan zikrun, peringatan lil alamin, untuk sekalian alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran kan ada kisah ataupun ada surah Al-Jin, yang mana di permulaan surah Al-Jin ini Allah mengisahkan ada sekelompok makhluk Allah, bangsa jin ini, mendengar Al-Quran dan dia kembali kepada kaumnya, waktu bangsa jin ini sendiri mengkhabarkan kepada mereka, kami telah mendengar kata-kata ataupun firman-firman yang cukup mengkagumkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW bila bacakan Al-Quran ini, di hadapan Nabi adalah para sahabat. Di hadapan Nabi, para sahabat. Nabi bacakan kepada para sahabat. Hatta kalau sekiranya yang ikut mendengar orang-orang musyrikin Quraisy sekalipun, tetap Nabi sampaikan. Tapi di samping itu, ada bangsa jin yang mendengarkan. So Al-Quran ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Untuk semua. Kadang-kadang seorang majikan bila mana menghadiri sesuatu ceramah yang disampaikan oleh seorang ustazah, contoh sajalah, datang kat masjid, ustazah nak sampaikan ceramah. So, oleh kerana majikan ini ada anak kecil, dia bawa sekali dan dia bawa maidnya sekali. Contoh ajalah pembantu dia. Dengan tujuan pembantu ini kalau anak terbangun ke apa, tepuk-tepuk, kalau kehausan beri susu ke apa ke, dan sebagainya lah. Dia pasal nak konsentrate, nak dengar ceramah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini contoh saja, contoh. Akhirnya, yang mendapat iktibar, yang mengambil pengajaran daripada ceramah tu, bukan majikan tu. Majikan tu dengar. Ustazah ni best lah, ceramah dia. Dia cerita kelakar. Umpamanya lah, contoh aja. Contoh. Tapi yang mengambil iktibar pengajaran yang lebih daripada itu adalah maidnya. Siapa sangka? Siapa sangka? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini dia. Ini dia Islam. So, dalam surah Al-Insan, sekali lagi, pada ayat 29, Allah menegaskan penegasan yang sama macam ayat yang ketiga tadi. Inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya segala apa yang disampaikan oleh Muhammad ini, Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad ini, hanyalah tazkirah, hanyalah buat peringatan. Faman sya'attakhadha ila rabbihi sabila. Barang siapa yang mahu, maka dia akan mengambil jalan, memilih jalan menuju Tuhannya. Dah pulang lah. Kalau dia tak dengar ceramah, macam contoh, nak ambil pelajaran daripada apa yang diperkongsikan, yang disampaikan oleh ustazah tadi, silakan. Kalau masih tetap dengan pegangannya, terpulanglah. Terpulang. Manusia ada pilihan. Kalau dia merasakan tak relevan lah, tak relevan untuk aku lah, terpulang je. Kan kita sama-sama sedia maklum, dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia ini hati, nafsu, bahkan fikiran. Terpulanglah. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa, kata Allah, iaitu diri manusia ini dan yang menyempurnakan kejadian dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan, beri jalan, sama ada jalan fujuraha, iaitu jalan kerosakan, wa taqwaha, ataupun jalan ketakwaan, jalan kebaikan. Nak jalan kebaikan, Allah beri jalan, beri laluan, beri kemudahan. Kalau nak jalan, nak memilih jalan yang tak baik, jalan kejahatan pun Allah berikan jalan. Manusia ada upaya apa? Itulah yang pada ayat penutup. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Apa saja yang kamu kendaki, boleh kamu usahakan, boleh kamu lakukan. Illa an yasha Allah. Kecuali apa yang juga dikendaki oleh Allah. Allah mahukan begitu. Dan Allah ini adalah Tuhan sekalian alam. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat 29 ini biasanya menjadi ataupun menjadi hujjah
bagi orang-orang ahli sunnah wal jamaah, dalam bab tauhid, kita sedia maklum isu kehendak manusia dan kehendak Allah. Kehendak manusia, apakah boleh menafikan kehendak Allah? Allah hendakkan kita ini sakit, lalu kita pun makan vitamin, kita jadi sihat, terelak daripada sakit. Ya ke begitu? Ataupun Allah Subhanahu wa taala mahukan kita sihat, tapi kita memilih untuk umpamanya memandu secara tidak cermat, tidak hati-hati. So kita terlibat dalam kemalangan. So apakah kita ini berkuasa demikian? Atau ia merupakan kehendak Allah? Kita tinggal ikut saja. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam bahagian akidah, ilmu tauhid, kita maklum adanya yang dinamakan mazhab Jabariyah, mazhab Qadariyah dan ahli sunnah. Kita lihat, ini semua timbul dalam persoalan qada dan qadar. Kita maklumi bahawa antara rukun iman adalah beriman dengan qada dan qadar Allah. Secara dasarnya kita maklum, qada adalah sesuatu yang Allah tentukan. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Allah telah tetapkan, umpamanya kita ini adalah daripada keturunan orang Melayu. Contoh saja, kita tak boleh nak ubah kita ini jadi Mat Saleh ke apa ke, jadi orang Arab ke apa ke, tak boleh. Dah begitulah. Rambut kita ini hitam, kita nak ubah kepada blonde, umpamanya lah. Umpamanya. Tak boleh. Ini adalah qada Allah. Kita kena terima. Dan pastinya dalam persoalan akidah ini, apa yang ditentukan oleh Allah, qada Allah ini pasti terbaik buat kita. Pasti terbaik. Dan qadar, takdir ini pun begitulah. Dasarnya adalah, ia adalah limitation yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keterbatasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Umpamanya si fulan ini, dia macam mana punya usaha sekalipun, tapi akhirnya kat situ je. So ini adalah keterbatasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Dia macam mana usaha pun, insya-Allah dalam hal ini akan kita lihat. Pertamanya, timbulnya mazhab Qadariyah. Mazhab Qadariyah, dasar akidah kepercayaan mereka dalam persoalan qada dan qadar ini adalah manusia yang menentukan sendiri buruk, baik amalan dia. Dia tentukan sendiri. Aku nak buat perkara buruk ke, aku nak buat perkara baik, aku punya pilihan dan Allah tak ada campur tangan. Maknanya, ikut hukum akal. Dia lah. Hukum akal dia. Maknanya, kalau aku nak, umpamanya lah, aku nak sihat, aku makan vitamin, aku garanti sihat. Takkan sakit. Takkan ada campur tangan Allah, nanti Allah tentukan engkau sakit. Tak. Umpamanya. Kalau aku sakit, aku makan obat. Ni contoh je lah. Aku sakit, aku makan obat garanti baik. Tak ada campur tangan Allah, Allah tunda dikembalikan kesihatan itu. Tak ada. Makan, mesti baik. So, tak ada campur tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala pun tak ada campur tangan. Kalau aku memilih begini, beginilah. So ini orang yang percaya qadariyah, iaitu qadar dia. Maknanya dia ini mengatasi segala apa sesuatu pun adalah atas
keupayaan dia. Apa yang dia hendak, apa yang dia pilih, begitulah. Di samping Qadariyah, mazhab Jabariyah. Boleh dikatakan mazhab Jabariyah ini adalah versus ataupun against ataupun kebalikan, kata orang Indonesia, dengan fahaman orang-orang yang bermazhab Qadariyah, iaitu Jabariyah ini memahami Allah yang menentukan segala-galanya. So manusia ini dah tak boleh usaha lagi. Semua atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak sakit, dia sakit, dah tak payahlah makan ubat. Dah ini takdir Allah ke? Ketentuan Allah. Kalau Qadariyah tadi, tidak. Allah tak ada campur tangan. Aku nak sakit ke apa ke, aku nak capai sesuatu ke apa ke, Allah tak ada tentukan. Ini semua adalah atas keupayaan dan kehendak Allah. Tapi bagi Jabariyah, dia semuanya serahkan kepada Allah. Manusia ini tiada upaya melainkan mengikut saja, menuruti segala apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pula ahli sunnah in between antara Qadariyah dengan Jabariyah dasarnya, iaitu apa yang kita fahami dalam akidah kita, bahkan kita imani. Dan inilah yang terkait dengan ayat 29, ayat terakhir surah At-Takwir ini. Manusia sebenarnya berupaya mengusahakan sesuatu bagi menentukan sendiri buruk baik dia. Dia berupaya. Dia boleh mengusahakan. Nak baik, bergaul dengan orang-orang baik. Nak tahu, tuntut ilmu. Pahamanya lah. Dan dia boleh mengusahakan. Namun, masih juga tertakluk kepada takdir yang Allah tentukan. Dia sakit. Serahkan pada Allah saja ke? Kalau serahkan pada Allah saja, maknanya itu Jabariyah. Dia sakit. Dia makan ubat. Kalau makan ubat, garanti baik. Jadi, menentukan baik ke, sakit ke, kita sendiri. Allah tak ada kuasa. Ini Qadariyah. Ahli sunnah tidak. Tengah-tengah. Usahakan makan ubat. Bila makan ubat, baik. Itu takdir Allah. Makan ubat, masih sakit lagi. Itu takdir Allah. Usahakan. Mungkin tukar ubat lain ke, umpamanya. Atau pantang sikit ke, umpamanya lah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ahli sunnah ini pertengahan. Sebab itulah bila berlakunya wabak ta'un di suatu daerah di Syam, di Jordan sana, bila mana Saidina Umar melarang ataupun memerintahkan yang bagi mempraktikkan apa yang dulu pun pernah diarahkan oleh Nabi SAW. Bila berlakunya satu wabak, orang yang kat dalam ini jangan keluar, orang yang luar jangan masuk kawasan yang merebaknya wabak tersebutlah. Maka Saidina Umar bila mana mendengar adanya wabak seperti itu, Saidina Umar yang pada awalnya merancang untuk pergi ke tempat itu, bila dapat tahu, Saidina Umar membatalkan. Lalu ada seorang sahabat pun malah menyatakan, "Wahai Umar, apakah engkau lari daripada takdir Allah?" Kalau Allah dah takdirkan, itu ada wabak. Tapi kalau Allah takdirkan, engkau tidak akan terkena dengan wabak tu. Itu kan takdir Allah. Terimalah. Yang kau tak nak datang ke sana, Afsal.
Nak mengelakkan. Umar menjawab dengan penuh hikmah, kata-katanya. Benar, kata Umar. Aku lari daripada takdir Allah, tapi aku menuju ke takdir Allah yang lain. Aku lari daripada takdir Allah, ketentuan wabak ni, tapi aku menuju kepada takdir Allah yang lain. So, ada di sana faktor usaha manusia yang masih Allah benarkan. Tapi kalau balik kepada contoh tadilah, Sayyidina Umar ni kan, kalau Allah nak takdirkan Sayyidina Umar mengelakkan wabak ini, tapi masih terkena juga, ini dah usaha tak? Usaha, tapi dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila berlakunya umpamanya COVID-19 ini, masjid-masjid kita ditutup dan sebagainya, ada yang marah, kenapa masjid-masjid ditutup? Bukankah kita ini orang-orang beriman? Ini dah ditentukan oleh Allah, nak kena, kenalah, tak nak kena, ya sudah. Alhamdulillah. Kalau nak meninggal, dia meninggal. Nak sakit, dia sakit. Allah dah tentukan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kita masih dalam kadar boleh berusaha tak? Boleh mengelakkan tak? Yes. Ya. Yeah. Tapi kalau bila kita mengelakkan, masjid-masjid ditutup, masih terkena juga, terjangkit juga, ini dah di luar kehendak Allah. Tapi apa dah di luar kehendak kita? Di bawah kehendak Allah. Jadi bila mana di bawah kehendak Allah, wa ma tasyaun, apa yang kamu mahu, illa ayyasha Allah, kecuali di bawah kehendak Allah. Kehendak kamu ni tertakluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita disuruh berusaha. Kita menentukan jalan yang baik. Ini target kita, so kita follow lah, kita ikut. Dan sebagainya. Kita ikut. Sebab ini masih dalam upaya kita. Kuasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebab itu orang-orang yang beriman, bila mana ia beribadah kepada Allah, dia akan tetap beribadah kepada Allah. Tapi dia yakin, aku ni adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Kalau dengan aku beramal sekalipun, aku nak ditempatkan oleh Allah dalam neraka, iaitu hak Allah. Tapi dengan bersangka baik terhadap Allah, takkanlah Allah bersikap demikian. Tuhan ini kan maha adil. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itulah, dalam Al-Quran sendiri, banyak doa-doa yang mengajarkan kepada kita. Antaranya, Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 8. Doa yang selalu kita baca. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Janganlah engkau, ya Allah, memesongkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau kurniakan hidayah kepada kami. Maknanya bukan tak ada hidayah. Hidayah tu ada, tapi kemudian dipesongkan. Ini yang kita mohon, kita tak nak. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah rahmat daripada sisimu, ya Allah, kepada kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang sebaik-baik pemberiannya. Jadi inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Surah At-Takwir ini, yang bermula dengan fenomena kiamat, tapi akhirnya kita dapati bahawa kiamat hanya merupakan satu fasa sementara. Dia akan berlaku dan pasti berlaku, tapi dia akan berlalu. Yang akhirnya adalah, selepas berlalunya kiamat ini, apakah amalan yang akan kita bawa? Dan amalan yang kita bawa ini berpunca daripada sebelum kiamat itu berlaku, iaitu ketika kita masih hidup di atas permukaan bumi, masih berfikiran, masih lagi waras, kata orang itu, untuk memilih jalan dan menerima apa yang diserukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk masyarakat musyrikin Quraisy Makkah, dengan sewaktu turunnya surah At-Takwir ini, mereka masih ada peluang dan ruang untuk mereka ini memikirkan
menggunakan ilmu mereka, menggunakan fikiran mereka untuk mereka ini imbas dan kenang balik. Wajar ke berhala-berhala yang tak memberi manfaat ataupun mudarat ini disembah dan sebagainya. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti di sini dalam menghayati surah At-Takwir ini di bahagian yang ke-10 yang terakhir ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam siaran yang lain bagi menghayati surah yang lain pula. Terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama menghayati siaran-siaran ini. Mudah-mudahan sedikit sekelumit daripada manfaatnya dapat kita bersama-sama menerimanya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.